A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين فصل وينقض الوضوء أربعة أشياء الأول الخارج من أحد السبيلين القبل والدبر الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. Baik, masih lagi dalam perbicaraan perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi perkara-perkara yang membatalkan wuduk ada 4. Dan pada pengajian yang lepas kita dah ambil 2 daripada 4 tersebut. Jadi hari ini kita nak sambung pada sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga iaitu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini, iaitu bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan. Bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan, yang mana laki-laki dan perempuan tadi itu kedua-duanya kabiraini, laki-laki dan perempuan yang dewasa. Maksud dewasa apa kita akan jelaskan nanti. Baik. Ajnabiyaini, dan kedua-duanya laki dan perempuan tadi kedua-duanya ajnabi. Dan apa makna ajnabi pun kita akan jelaskan nanti, kita akan baca dalam syarah. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kata kita baca sekali dengan syarah. Ats-tsalisu iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi ha'ilin. Apa ni sebab yang ketiga ataupun perkara yang ketiga yang membatalkan wuduk ialah bersentuhan dua kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa dan kedua-duanya ajnabi. Bersentuhan tu min ghairi ha'ilin. Bersentuhan hal keadaan persentuhan itu tiada pelapik. Setengah matan dia ada datangkan min ghairi ha'ilin sebab dia syarat. Dia merupakan syarat, tanpa ada lapik itu syarat nak batal wuduk. Nanti kita akan tengok dia ada 5 syarat. 5 ataupun 4 syarat. 5 syarat. Baik. Dan kelima-lima syarat tu dia kelima-lima syarat kita akan dapati daripada matan dan juga tambahan syarah tu. Kalau tengok matan saja ada 4 syarat dah kat situ. Tak apalah kita sebut dulu. Okey, yang pertama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sentuhan itu berlaku dengan kulit. Iltiqa'u basyaratai. Di situ kita dapat satu syarat. Maknanya syarat yang pertama persentuhan laki-laki dan perempuan tu mestilah persentuhan kulit dan kulit. Lepas tu dia sebut bersentuh dua kulit. Tu yang pertama. Yang kedua, ikhtilaful jins, berbeza jenis.
Maknanya seorang lelaki, seorang perempuan, berbeza jenis. Dapat kat mana syarat tu? Rajulin wa mra'atin. Daripada perkataan rajulin wa mra'atin. Jadi bersentuhan dua kulit. Okey, syarat yang pertama persentuhan tu persentuhan kulit dan kulit satu. Lepas tu sentuhan kulit dan kulit tu mestilah kulit laki-laki dan juga perempuan. Dia mesti berbeza jenis. Kalau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, tak membatalkan wuduk. Syarat yang ketiga, kedua-duanya laki dan perempuan tu kabiraini. Kedua-duanya dah dewasa. Maksud dewasa kat sini bukan baligh, tapi orang yang sampai satu tahap yang orang suka bila tengok tu, orang ada nafsu. Sama ada laki-laki ataupun perempuan, mesti dua-dua macam tu. Kalau salah seorang saja, laki ni dah dewasa, dia sampai dah satu tahap yang mana kalau orang perempuan tengok, dia ada timbul perasaan, ada syahwah. Dia sampai dah satu tahap macam tu. Tapi orang perempuan ni tak sampai pun tahap macam tu. Dia masih lagi kanak-kanak budak kecil. Masih lagi budak kecil. Jadi bersentuhan laki dan perempuan, maka laki dan perempuan ni maka tidak membatalkan, sebab salah seorangnya saghir. Dia mesti kedua-duanya kabir. Kedua-duanya mesti kabiraini. Nah, perempuan tu pun dah sampai satu tahap yang kalau orang tengok dia, orang yang tabiat dia tu salim, tabiat dia tidak berpenyakit, tabiat yang elok, tabiat yang baik, bukan macam tabiat orang sekarang. Tabiat dah rosak, tengok budak-budak pun, bayi pun dia jadi berahi. Itu dah rosak. Ni tabiat yang salim. Kalau dalam setengah-setengah kitab lain, dia misalkan dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bagi laki-laki, perempuan Sayyidah Nafisah. Okey. Jadi perempuan ni sampai satu tahap, maknanya dia pun badan pun dah ada bentuk, kan? Badan pun dah dah berbentuk. Jadi kalau orang laki tengok pun ada syahwah. Dan laki pun dah sampai satu tahap yang kalau perempuan tengok, dia ada syahwah kepada laki tersebut. Okey, bila sampai satu tahap tersebut, maka bila bersentuhan laki-laki dan perempuan, maka batal wuduk. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, kedua-duanya ajnabi. Mesti ajnabi. Iaitu pada kata ajnabi yaini. Pada kata ajnabi yain. Itu syarat yang keempat. Dua-duanya ajnabi. Maksudnya kedua-duanya tidak ada, kedua-duanya bukan mahram. Kedua-duanya bukan mahram. Nanti kita akan tengoklah takrif dia. Dan syarat yang kelima, sentuhan tersebut min ghairi ha'il. Sentuhan tersebut tidak tanpa ada pelapik, dengan ketiadaan pelapik. Jadi kalau ada pelapik, walaupun pelapik itu nipis, ataupun pelapik itu kita boleh nampak apa yang di sebaliknya, kan? Nipis sangat kita boleh nampak apa yang sebalik. Contoh kain tudung, setengah-setengah kain tudung kan nipis, jadi kita boleh nampak apa yang di belakang. Walaupun macam tu, wuduk tidak batal, sebab ada pelapik. Jadi daripada satu perkataan ni kita boleh dapat lima syarat perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Dalam ini disebut liqaulihi ta'ala aw lamastumun nisa, kerana firman Allah Ta'ala, atau kerana kamu menyentuh isteri, menyentuh perempuan, isteri kamu. Jadi lamastum tu dengan mana sentuh. Tu satu tafsiran lah dalam mazhab kita. Ada tafsiran lain yang mengatakan lamastum tu dengan mana jima', seperti mazhab Imam Hanafi. Yang anda ingat. Baik. Al-makna anna al-lamsa yanqudu wudu' al-dhakari wal-untha bi syurut. Makna perkataan ni kata bahawasanya sentuhan, menyentuh tu membatalkan wuduk laki-laki dan perempuan dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, an yakuna bil basyarah, yakni an yakuna lamsu bil basyarah, bahwasanya sentuhan tersebut dengan kulit.
yakni kulit dengan kulit. Apa dia basyarah? Wal basyaratu zahiru jildil insan. Dan kulit itu adalah zahir kulit manusia. Apa yang zahir ni lah, bukan yang batin yang belah dalam, yang zahir ni. Ni kita panggil kulit. Tetapi ada yang dimasukkan dalam kategori kulit. Maknanya kalau kita sentuh dia batal juga. Apa dia? Wa yulhaqu biha lahmul asnani wal lisan. Dan diilhaqkan, disertakan dengan kulit, ataupun mudah kata kita masukkan dalam kategori kulit lahmul asnan. Kata apa? Lahmul asnan. Gusi-gusi kan, daging. Nak terjemah daging lah. Yang ada di gigi tu kita sebut apa? Gusi ataupun merah-merah tu panggil apa? Tak apalah, yang penting faham. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu wal lisan. Lidah pun sama juga. Suami tersentuh lidah isteri, contoh batal wudu. Wa alhaqar ramli biha aidan batinal aini wal azma alladhi zahara. Dan al-Imam Ramli rahimahullah, dia ilhaqkan juga, dia sertakan juga masuk dalam kategori basyarah tu, dia sertakan batinal ain, batin mata. Batin mata. Wal azma alladhi zahara, dan juga tulang yang zahir. Tulang, orang aksiden keluar tulang, pegang tulang tu batal wudu. Dia ada wudu, orang aksiden, lepas tu orang cakap apa, orang tu dah terkeluar tulang, dia nak angkat orang tu, dia terpegang tulang dia. Contohlah kan, laki perempuan aksiden, perempuan dia nak angkat, lepas tu dia pegang pakaian contohnya, tapi tengok-tengok tersentuh, ada tulang yang terkeluar daripada celah-celah pakaian tu, contoh. Maknanya dia sentuh tulang. Jadi di sisi Imam Ramli batal. Buatlah contoh lain yang agak asal munasabah juga. Wal azma alladhi zahara wa khalafahu Ibnu Hajar fihima, dan telah mukhalafah, berbeza telah mukhalafah, menyalahi akan Imam Ramli oleh Ibnu Hajar pada kedua-dua masalah tu, pada masalah batin al-ain dan juga al-azm. Jadi di sisi Imam Ibnu Hajar tak batal. Di sisi Imam Ramli batal. Wa kharaja bihadza syarti, dan terkeluar dengan ini syarat as-sinnu waz-zufru wasya'ru. Terkeluar dengan ini syarat dia mesti kulit dengan kulit, maka terkeluarlah gigi tak termasuk dalam kategori kulit. Waz-zufru, dan juga kuku tak termasuk dalam kategori kulit. Wasya'ru ataupun asy'aru, rambut pun tidak termasuk dalam kategori kulit. Fa inna lamsa kullin minha ghairu naqidin lil wudu, maka sesungguhnya menyentuh tiap-tiap daripada apa yang tersebut tu, minha minal madhkurat minas sin waz zufur wasy'ari ghairu, semuanya tu tidak membatalkan wudu, ghairu naqidin lil wudu. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, ikhtilaful jins, berbeza jantina. Kita berbeza jenis, berbeza jantina, laki-laki dan juga perempuan. Jadi kalau laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, laki dengan khunsa dengan perempuan, semua tu tidak membatalkan wudu. Fala naqda baina rajulain, maka tidak ada tak batal lah antara dua laki-laki, atau antara dua perempuan, atau antara laki dan juga khunsa, atau antara khunsa dan perempuan. Syarat yang ketiga, an yakuna kabiraini, bahwasanya kedua-duanya laki-laki dan perempuan tu kabirain, dewasa. Apa maksud kabirain kat sini? Wal kabirani man balagha haddan yushtahayani fihi ghaliban inda arbab ittiba'is salimah. Maksud kabirain kat sini bukanlah orang yang dah baligh, bukan orang yang mukallaf, yang dah keluar mani, ataupun perempuan datang haid, ataupun dia sampai umur 15 tahun. Tapi maksud dia adalah orang yang sampai had yang yang di yushtahayan, yang diingini,
Dia sampai satu had yang mana kedua-duanya tu diinginkan. Orang tengok kalau lelaki dia tengok perempuan tu dia dah rasa teringin dah. Perempuan dia tengok lelaki tu dia dah rasa teringin dah. Jadi tak samalah. Ada orang cepat, ada orang lambat. Selalunya orang perempuan cepat. Kita tengok kat sekolah rendah, orang perempuan selalunya dah tinggi, badan dah berbentuk. Jadi dia cepat. Tapi ada yang lambat juga. Ada orang yang umur, orang kata apa, 9 tahun tu pun badan dah besar, tapi ada yang masih lagi kecil. Jadi tak sama. Ya, had tu yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas. Jadi dia sampai saja had yang diingini padanya, pada had tersebut, ghaliban, pada ghalib di sisi arbab ittiba'is salimah, di sisi orang-orang yang mempunyai tabiat diri yang salim, yang sejahtera, yang tak sakit. Dia sampai je situ, berlaku bersentuhan antara lelaki dan perempuan, maka batal wudu. Kalau salah seorang sampai had tu, salah seorang tak sampai, tak batal. Inilah yang disebut oleh syarah selepas ni, falau balagha ahaduhuma hadda syahwati wa lam yablughul akharu fala yantaqidu wudu'uhu. Maka kalau tafriq daripada masalah ni, daripada syarat ni, maka kalau sampai seorang daripada keduanya had syahwat dan walam yablughul akhar, dan tidak sampai akan had syahwat tu oleh seorang yang lain, fala yantaqidu wudu'uhu, maka tidak batal wudu'nya. Syarat yang keempat, an yakuna ajnabiyaini, bahwasanya kedua-duanya laki dan perempuan tu ajnabiyaini, kedua-duanya ajnabi. Yang ni kita cakap bukan mahram. Apa takrif dia? Wal ajnabiyani man laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aw radha'in aw musaharatin. Ajnabi adalah orang yang tiada di antara kedua-duanya itu hubungan mahram. Tidak ada, bukan dia orang yang tiada antara keduanya mahram, dan juga tiada hubungan nasab. Bukan silap. Man laisa bainahuma mahramiyatun, orang yang tiada di antara keduanya tu mahram, hubungan mahram disebabkan nasab ataupun penyusuan ataupun nikah kahwin. Orang yang tiada di antaranya hubungan mahram disebabkan keturunan. Ada mahram disebabkan keturunan, ada mahram disebabkan penyusuan, ada mahram disebabkan musaharah, nikah kahwin. Nanti kita akan tengoklah. Jadi pecah tiga lah mahram. Dia ada tiga sebab. Satu, mahram disebabkan nasab. Satu, mahram disebabkan radha', penyusuan. Ada satu lagi mahram disebabkan musaharah, iaitu nikah kahwin. Jadi mahram disebabkan nasab ada 7. Mahram disebabkan penyusuan pun ada 7. Mahram disebabkan musaharah ada 4. Jadi semua sekali ada 18. Ada 18. Jumlah mahram. Kata dia wa adadu maharimir rajuli samaniyata asyar, dan jumlah mahram bagi laki-laki ada 18. Sab'atun min jihatin nasabi, 7 daripada dari jihah, dari sudut nasab. Siapa dia 7 tu? Wa hunnal ibu. Ibu. Wal bintu, anak perempuan. Contohnya anak, contohnya mak anak mahram dengan anak perempuan anak pun mahram dengan anak, saudara perempuan anak, wal ukhtu, saudara perempuan anak sama ada adik ataupun kakak, mahram dengan anak juga. Wal amatu, mak saudara. Mak saudara itu adik beradik ayah, perempuan. Wal ammatu wal khalatu. Wal khalah, adik beradik mak yang perempuan. Khalah, mak saudara ataupun mak menakan. Apa dah? 5. Wa bintul ukhti, anak perempuan bagi saudara perempuan kita. Kita sebut apa? Anak saudara. Anak saudara kita yang perempuan. Ini anak perempuan daripada saudara perempuan kita. Wa bintul akhi, kalau nak cakap anak tadi, anak saudara anak daripada saudara perempuan anak. Anak saudara anak
anak saudara ana perempuan daripada saudara perempuan. Wa bintul akhi, anak saudara perempuan daripada saudara laki-laki. Abang ana contohnya, dia ada anak dia perempuan. Tu mahram dengan anak lah. Ataupun anak ada adik perempuan, dia ada anak dia perempuan, pun sama mahram dengan anak. Asalnya tu je lah. Kemudian 7 lagi, wasab'atun misluha min jihati radha'. Dan 7 lagi seumpama 7 ni lah, seumpama 7 nasab ni, seumpama 7 pada jihah nasab tadi, 7 lagi dari sudut penyusuan juga. Dari sudut penyusuan pula. Dari sudut penyusuan pun sama juga. Ibu, maknanya ibu susu mahram. Ibu susu dikira mahram. Lepas tu anak susuan, anak perempuan susuan pun dikira mahram. Apa contoh, ana ada isteri ana menyusukan seorang perempuan, budak, ada syarat-syarat dah radha'. Itu dalam bab munakahat. Jadi anak tu dikira anak susuan. Lepas tu saudara susuan. Contohnya, ana ada menyusu dengan seorang perempuan waktu anak kecil dulu. Jadi ana dikira anak susuan dia. Perempuan ni yang dikira sebagai ibu susuan ana ni ada anak perempuan. Anak perempuan itu dikira sebagai saudara susuan ana. Lepas tu semua sekali dah. Macam tadi juga, mak saudara susuan belah mak saudara susuan belah ibu. Dia berkait semua. Lepas tu bintul akhi dan juga bintul ukhti dan bintul akhi. Cuma jadi ada susuan je lah kat belakang tu, tambah. Saudara susuan kita dapat anak perempuan. Saudara susuan kita tu laki, anak dia dapat anak perempuan, tu kira jadi anak saudara susuan. Ataupun kita ada saudara susuan perempuan, dia kahwin dapat anak perempuan. Tu pun jadi anak saudara anak saudara susuan, pun mahram kita juga. Mahram ni lah, kalau contoh anak ni mahram anak. 4 lagi daripada musaharah. Arba'atun minal musaharah, 4 daripada nikah kahwin, sebabkan nikah kahwin. Wahunna umuz zaujah, ibu bagi isteri, maksudnya mak mertua, ibu bagi isteri. Wa bintu zaujah, anak bagi isteri. Anak bagi isteri betul? Anak tiri. Anak bagi isteri. Isteri baru. Dia kahwin dengan seorang isteri tu dah ada anak dah. Anak tiri dia. Pun sama juga dengan semata-mata akad je dengan isteri tu. Anak dia jadi anak dia dengan anak perempuan tu jadi mahram. Bukan, silap. Dia kena syarat jima'. Syarat jima'. Saya nak silap. Itu masalah anak lelaki. Jadi kalau Zaid dia kahwin dengan Fatimah contohnya. Fatimah ada anak Zainab. Jadi semata-mata akad Zaid dia tak jadi mahram lagi dengan Zainab. Faham? Zaid dia tak jadi mahram lagi dengan Zainab, anak Fatimah tu. Kecuali bila Zaid dah bersekedudukan dengan Fatimah. Bila mereka dua tu dah buat hubungan kelamin, barulah Zaid dia jadi mahram Zainab. Dia berbeza ibu tiri dengan anak laki. Contohnya Zaid dia kahwin dengan Fatimah. Zaid ada anak Khalid. Jadi semata-mata Zaid kahwin dengan Fatimah tu dia jadi mahram bagi Khalid, anak Zaid. Tak tunggu dukhul, tak tunggu jima' dah. Depa semata-mata akad Fatimah tadi dia jadi
mahram khalid. Boleh beza situ. Baik, wa zaujatul abi, isteri bagi ayah. Maksudnya apa? Ibu tiri. Isteri bagi ayah, ibu tiri. Wa zaujatul ibni, yakni isteri bagi anak. Maksudnya menantu. Ada anak kahwin. Tu kira zaujatul ibni. Kita panggil menantu lah. Pun mahram juga. Habis itu tentang berkenaan dengan ajnabi. Sambung balik syarat. Syarat yang kelima, an yakuna lamsu bi ghairi ha'ilin. Bahwasanya sentuhan itu dengan ketiadaan berlapik. Itu pun dah sentuh dah tadi. Kemudian yang adakah yang batal itu orang yang menyentuh saja? Jawapannya tidak. Yang menyentuh dan yang disentuh kedua-duanya batal. Tanbihun la farqa bainal lamisi wal malmus fin naqdi. Tidak ada beza antara yang menyentuh dan yang disentuh pada masalah batal, pada masalah membatalkan wuduk tu. Dia beza dengan masalah mas, sentuh kubul. Sentuh kubul yang menyentuh dia batal, yang disentuh tak batal. Masalah al-lams, sentuhan kulit ni, yang menyentuh dan yang disentuh kedua-duanya batal. Adakah disyaratkan ada syahwah? Tak syarat ada syahwah. Ada syahwah ke tidak ada syahwah, batal wuduk. Wala yushtaratu an yakuna lamsu bi syahwatin. Ini pun masalah lain, masalah berkaitan dengan ni juga. Masalah kalau ada seorang adil bagi tahu kata bersentuhan. Dia tak nampak pun tapi dia bagi tahu kata ada sentuh. Di sini Ibn Hajar kata batal wuduk dia. Imam ni kata tak. Yang keempat, ar-rabi'u massu qubulil adami aw halqati duburihi bi batni rahati aw butunil asabi'i. Yang keempat, kita pun panggil sentuh jugalah. Cuma ada sedikit perbezaan di antara masalah al-lams dengan juga mas. Jadi al-lams tu dia syarat dia mestilah dengan kulit dengan kulit. Masalah mas ni wa masalah Sayyidina Muhammad, dia dengan tapak tangan dan juga dengan batin jari-jari. Yang keempat, menyentuh kubul anak Adam. Menyentuh kubul anak Adam. Bila kita dengar perkataan al-adami, maka terkeluarlah selain daripada adami, selain daripada anak Adam. Jadi kalau kita sentuh kubul ataupun dubur binatang, maka itu tidak membatalkan wuduk sebab dia bukan adami. Au halqati duburi, ataupun halaqah, kita kata halaqah dubur. Maknanya kita panggil itulah dia punya apa? Kita panggil dubur lah kan. Kata kan. Tempat kita nak potong najis tu. Halaqah dubur. Halaqah dubur anak Adam. Duburi halqatu duburil adami. Halqah dubur anak Adam. Sama. Jadi kalau kita sentuh halaqah dubur binatang ataupun kubul binatang, tidak membatalkan wuduk sebab bukan adami. Sentuh tu pula nak batal ni bi batni rahati au butunil asabi', dengan batin tapak tangan dan juga batin jari-jari. Jadi kalau sentuh dengan zahir bukan batin, maka tidak membatalkan wuduk. Dan batin anak jari itu macam mana? Batin anak jari itu iaitu apa yang tertutup ketika kita meletakkan tapak tangan dan jari-jari dan batin jari-jari kanan ke tapak tangan kiri dan batin jari-jari kiri. Kita tekapkan dua tu, lepas tu kita tekan sikit. Lepas tu mana yang tak nampak, kawasan tu lah yang bila sentuh kemaluan depan atau belakang membatalkan wuduk. Mana yang nampak, sentuh tak batal. Jadi atas-atas jari ni kalau kita tersentuh kemaluan, tak batal wuduk. Tepi-tepi jari, tepi-tepi tapak tangan tu pun sama juga, dipanggil harf, pun tak membatalkan wuduk. Celah-celah di antara jari tu, jari dan jari,
Di antara kedua-duanya tu ada kawasan tu kan pun sama juga, sentuh tidak batal, tak batal wudu. Sebab semua tu kawasan yang nampak. Dia yang batal kawasan yang tak nampak. Boleh tengok dalam syarah tu lah, nak tak baca sebab benda tu maklum dah, tersebut banyak kali dah. Lepas tu dia sebut beberapa hadis, man massa zakarahu falyatawadda. Lepas tu wal murad bi batnir raha wa butunil asabi' ma yastatiru inda wad'i ihda rahatain ala al-ukhra ma'a tahammulin yasir. Wa fi ibhamain an yad'a batinu ahadihima ala al-akhar. Apa ni, ibu jari, sebab kalau kita tutup macam tu kan, tekapkan tu kan, dia terbuka dua-dua tu kan. Jadi kena buat asing kat tu. Kena buat asing. Tutup asing. Jadi mana yang tak nampak, itulah. Kena buat pusing itu. Kalau tak lihat ni, tutup. Jadi fala tadkhulu ru'usu asabi'il yadayn wa ma bainaha wa hurufuha wa harful kaf. Itu tak masuk. Lepas tu yang dimaksudkan dengan kubul dan dubur tu apa dia? Wal murad bil kubul fi rajul jami'uz zakari. Yang dimaksudkan dengan kubul pada laki-laki ke semua zakar. Ke semua batang zakar. Itu saja, dunal khasiyataini wa sya'ril anah. Jadi dia punya buah zakar tak termasuk. Kalau pegang tak batal. Begitu juga sya'rul anah. Waduna sya'ril anah, tempat tumbuh bulu ari-ari ataupun sentuh bulu ari-ari pun tidak membatalkan wuduk. Yang hanya membatalkan wuduk dia punya batang zakar sahaja. Adapun pada masalah perempuan, wa fil mar'ati multaqa syafraiha wa huma harfal farji. Kata-kata tempat pertemuan dua syafrah ataupun kita kata dua bibir. Faraj perempuan diutamakan dengan dua bibir. Jadi tempat pertemuan tu, tempat pertemuan maknanya yang mana bertemu je lah. Yang mana bertemu bibir kanan dengan bibir kiri, sisi kanan dengan sisi kiri, yang mana bertemu. Jadi yang atas-atas dia ataupun tempat tumbuh bulu hari-hari ke itu tidak membatalkan wudu kalau sentuh. Wal muradu bid-duburi multaqal manfas, tempat temu manfas tu tempat tembus, tempat keluar najis tu lah. Tempat keluar najis tu. Wa kharaja bil adami al-bahimah, dan keluar dengan kata adami itu al-bahimah, binatang. Lepas tu tanbihun yantakidu wudu'ul masi faqat wa yantakidu wudu' al-wudu' bimasi farjil mayyiti wa saghir. Ni tanbih, satu penjagaan. Batal wuduk orang yang menyentuh sahaja. Adapun yang disentuh tak batal. Ada kawan dia buat berdajal, pakai kain, lepas tu dia masuk tangan. Dia masuk tangan bawah kain, dia pegang kemaluan kawan dia, sentuh. Jadi yang disentuh batal tak? Yang disentuh tak batal. Yang menyentuh sahaja batal. Wa yantakidu al-wudu' bimasi farjil mayyiti wa saghir. Baik kalau kita sentuh faraj budak, ibu-ibu ataupun ayah-ayah mandi anak dia sentuh faraj anak dia, ataupun dia sentuh faraj orang yang dah mati, batal ke tak batal? Jawabnya batal juga. Dia kata wa yantakidul wudu' bimasjid, dan batal wudu' dengan sebab menyentuh faraj mayat dan juga budak-budak, sama ada depan ataupun belakang. Wallahu ta'ala a'lam. Terberhenti sampai situ. Nanti kita sambung pada fasal wa man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu. Bukan dia. Haruma alaihi solah dan seterusnya lah ila akhiri maqal.